Syiah merupakan salah satu mazhab yang menolak 3 Khalifah Ar-Rashidin yang awal dan menganggap Saidina Ali bin Abi Talib sebagai pengganti kepada Nabi Muhammad SAW yang sah. Perkataan Syiah dalam bentuk majmuk bermaksud pengikut, penyokong, sekumpulan manusia yang menunjukkan persetujuan mengenai kepercayaan yang mereka terima atau tolak. Meskipun begitu, istilah ini bersinonim dengan maksud para pengikut Saidina Ali bin Abi Talib, sebagaimana Ibnu Khaldun telah memberikan definisi Syiah sebagai satu istilah yang menggambarkan para pengikut Ali, keturunannya dan suatu kelompok. Oleh hal yang demikian, aliran pemikiran golongan Syiah ini telah berkembang di alam Melayu, khususnya di Malaysia sejak sekian lama. Syiah ini diperkembangkan lagi setelah berlakunya revolusi Islam di Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Peristiwa tersebut telah menyebabkan pengaruh mengenai ajaran Syiah ini semakin berkembang dan berleluasa, dan antara golongan Syiah yang menarik perhatian sehinggalah ke hari ini ialah golongan Syiah Batiniyah. Perkataan Al-Batiniyah berasal dari perkataan Arab, perkataan batin di dalam bahasa Melayu, dan maksud yang lain diartikan sebagai yang sama, yang tersembunyi, yang sulit, bahagian dalam, dan lawan kepada perkataan ini adalah yang zahir. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya iaitu Al-Bada'ah Al-Batiniyah telah meletakkan bahawa golongan Al-Batiniyah ini sebagai golongan yang anti-Islam. Hal ini dikatakan kerana akidah dan amalan mereka sangatlah bertentangan dan menyalahi agama Islam. Golongan ini berwatakkan Islam, tapi sebenarnya mereka kufur semata-mata. Kebiasaannya, golongan ini jugalah yang melahirkan perkara-perkara yang melanggar atau bercanggah dengan syarak. Perkara ini adalah disebabkan sebahagian besar ajaran mereka adalah berlandaskan agama Yahudi, Kristian dan juga Majusi. Justru itu, kami akan membentangkan lebih lanjut mengenai sejarah pemikiran golongan Syiah Batiniyah ini. Secara umumnya, Batiniyah merupakan golongan yang mendakwa setiap ayat dalam Al-Quran mengandungi unsur batin atau unsur tersembunyi. Menurut Imam Al-Ghazali, golongan ini tidak mengenali makna literal Al-Quran dan hadis. Mereka hanya menghayati teks Al-Quran dan hadis sesuai kefahaman mereka. Batiniyah berkeyakinan bahawa segala syariat atau ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul tidak sesuai dengan makna batinnya. Ramai ulama mempercayai bahawa aliran Batiniyah merupakan aliran yang terpesong. Terdapat banyak pendapat tentang asal-usul aliran ini. Sebagai contoh, ada yang mengatakan ia berasal dari agama Majusi dan ada yang mengatakan ia berasal dari agama Sabaiyah. Walau bagaimanapun, ulama berpendapat bahawa aliran ini berasal daripada pemikiran Yunani kuno. Seterusnya, Imam Al-Ghazali dan Ahmad Al-Khatib mengatakan bahawa terdapat hubungan antara kemunculan aliran Syiah dengan aliran Batiniyah. Difahamkan bahawa terdapat segelintir fahaman daripada aliran Batiniyah telah masuk ke dalam aliran Syiah Ismailiyah, dan fenomena ini digelar sebagai fenomena tasyayyu. Aliran ini dipimpin oleh Maimun bin Daishan Al-Qaddah yang merupakan bekas anak didik Ja'far As-Sadiq, Ma'mun bin Hamdan Al-Qirmith dan juga Muhammad bin Al-Husain. Berdasarkan kitab Al-Baghdadi, dia merupakan pemimpin pertama aliran ini. Maimun seterusnya menyebarkan fahamannya ke dalam aliran Syiah. Tujuan utama dia menyasarkan aliran ini ialah kerana dia tahu bahawa aliran ini cenderung memuja Saidina Ali dan Ahlul Bait dengan cara yang melampau. Selain itu, dia juga tahu bahawa pengasas aliran ini merupakan seorang tokoh terkemuka yang cenderung kepada aliran kebatinan Yahudi, iaitu Abdullah bin Sabah. Fakta ini menguatkan lagi semangatnya untuk menyebarkan fahaman sesatnya. Akhirnya, dia berjaya menyebarkan aliran Batiniyah kepada banyak aliran Syiah seperti Syiah Ismailiyah, Qaramitah dan juga Nusyariyah. Aliran Syiah Ismailiyah juga dikenali sebagai Syiah Batiniyah kerana Al-Qaddah menggunakan aliran Syiah ini sebagai jalan untuk menyebarkan lagi ajarannya dengan lebih meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Akilah binti Abah Ismail akan membentangkan tentang perkembangan Syiah Batiniyah. Jadi gerakan Batiniyah ini muncul pada zaman Khalifah Al-Ma'mun dan mula merebak pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Gerakan itu juga terus berkembang sehinggalah ke hari ini. Berdasarkan agama dan falsafah orang Majusi, bermulanya gerakan ini terletak pada kemunculan kumpulan etis pada zaman Khalifah Al-Ma'mun yang berkembang pada zaman Al-Mu'tasim. Hal ini dikatakan demikian kerana salah seorang pemimpin mereka ialah Maimun bin Daishan Al-Qaddah. Kemudian ia digantikan oleh anaknya iaitu Abdullah bin Maimun Al-Qaddah. Maimun bin Daishan merupakan hamba kepada Ja'far bin Muhammad Al-Sadiq. Dia menyeru agar Muhammad bin Ismail dilantik menjadi imam.
Selain beliau, antara pengasas gerakan ini yang lain ialah Muhammad bin Al-Husin atau juga digelar sebagai Zaizan atau Dandan. Abdullah bin Maimun mendakwa bahawa Ismail bin Ja'far As-Sadiq yang meninggal dunia pada 158 Hijrah telah menghilangkan diri dan diandaikan sebagai Imam Mahdi. Abdullah bin Maimun juga Abdullah bin Maimun juga dipengaruhi oleh falsafah numerologi seperti angka 7 dan 12, iaitu 19 yang terdiri daripada 7 huruf Bismillah dan 12 huruf La ilaha illallah. Teori ini akhirnya diterima pakai oleh Ismailiyah, Kaisaniyah dan Al-Qaramita. Seterusnya Abdul Al-Kahil dan Al-Baghdadi juga mengatakan bahawa pencetus ajaran batinnya adalah orang-orang Majusi yang mendasarkan pemikiran mereka dalam aspek batin dan menjadikan yang terbaik. Oleh itu, mereka mentafsirkan Al-Quran dan hadis mengikut asas mereka. Tambahan pula, mereka juga sangat mewakili ajaran ketuhanan Majusi Timur yang percaya kepada dua Tuhan, iaitu Ahriman dan Ahura Mazda. Sedangkan batinnya pula menegaskan tentang Al-Awal dan Al-Thani. Seterusnya, pada zaman Khalifah Al-Mahdi, iaitu antara 158 hingga 169 Hijrah, sebuah gerakan bernama Al-Mughanna'iyah telah diasaskan di Khurasan. Gerakan ini merupakan gerakan pengikut Al-Mughannah. Dia menghapuskan kewajipan solat, zakat, puasa dan haji ke Makkah, serta menyebarkan akidah yang menghalalkan segala jenis harta dan wanita. Kemudian muncul gerakan Al-Quramiyah yang diasaskan oleh seseorang individu yang bernama Mazdak pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Kumpulan ini berkembang pada zaman Al-Mutasim yang menyeru agar syariah Islam dimasukkan dan kembali kepada pemahaman tentang irhad. Nizam Al-Muqtada juga ada menegaskan bahawa golongan itu telah menolak kewajipan solat, puasa, zakat dan haji ke Makkah. Mereka juga menuntut agar arak dihalalkan, semua yang dilarang oleh syarak dihalalkan, dan wanita dibenarkan berkongsi dengan lebih daripada seorang lelaki. Daripada kumpulan ini muncul satu lagi gerakan, iaitu Al-Huramiyah Al-Babihiyah yang berkaitan dengan nama penganjurnya, iaitu Baba, yang mengaku sebagai dirinya adalah Tuhan. Golongan batinnya ini juga mencetuskan malapetaka penculikan dan pembunuhan ulama, dan para khalifah juga terpaksa memerangi Al-Ma'mun dan Al-Mutasim. Gerakan itu kemudiannya dipimpin oleh Abdullah bin Maimun Al-Awazi. Dia mahir dalam agama Yahudi dan falsafah, mahir dalam sihir, kaya dan berpengaruh dalam masyarakatnya. Dia berpura-pura menjadi ahli tasawuf yang amat warak, dan apabila dia berada dalam masyarakat sunnah, dia berpura-pura menjadi seorang muslim yang kuat beribadah. Ketika berada dalam masyarakat Syiah, dia memuja Sayyidina Ali dan Ali Bait dengan penuh semangat dan berpura-pura menjadi Syiah yang menghina semua sahabat Rasulullah SAW yang lain. Pergerakan beliau diterima baik oleh orang ramai. Begitu banyak nama yang muncul, dan apabila pergerakannya diketahui oleh kerajaan, dia bersembunyi dan melarikan diri ke tempat lain. Gerakan ini juga mendapat sambutan dalam kalangan Syiah kerana mempunyai asas yang sama, iaitu menerima takwilat. Besar kemungkinan ajaran batinnya ini telah sampai ke tanah Melayu seawal kedatangan Islam di tanah Melayu dan disebarkan oleh pendakwa-pendakwahnya semasa Islam berkembang. Pada peringkat awal, kumpulan batinnya muncul dan tersebar ke seluruh negara Arab dan kawasan sekitarnya. Sebahagiannya kerana peranan pendakwa batinnya, ia berjaya menular ke negara lain seperti India dan China, yang menjadi tempat transit pedagang pada zaman dahulu. Kedudukan tanah Melayu yang merupakan tempat strategik untuk kegiatan perdagangan menjadikan dakwah batinnya ini dan ajaran-ajarannya mudah untuk bertapak. Oleh itu, batinnya mula-mula datang ke tanah Melayu dari negeri Arab melalui orang Arab dan Parsi, dan kemudian orang India mengambil kesempatan untuk menyebarkan ajaran batinnya itu. Perdagangan adalah cara penting bagi dakwah batinnya ini, di mana pendakwa akan bersembunyi di sebalik perdagangan dan menyamar sebagai saudagar dan pedagang untuk menyebarkan ajaran mereka. Dakwah batinnya telah sampai ke tanah Melayu sejak abad ke-6 Hijrah atau 9 Masihi. Ianya tersebar melalui pedagang yang dilatih khas sebagai pendakwa batinnya yang datang berdagang di tanah Melayu dengan pedagang dari India dan Timur Tengah. Dakwah batinnya ini semakin disebarkan oleh saudagar India yang datang ke tanah Melayu untuk berdagang. Apatah lagi dengan penubuhan Mahat Ilmiah Batiniyah dan Bombay yang menjadi pusat dakwah puak batinnya Ismailiyah yang dikenali sebagai Al-Qur'aniyah yang telah tersebar ke Malaysia. Pada masa kini juga, gerakan batinnya ini jelas kelihatan bertapak dan terkenal seperti puak Durst Lubnan dan Syria, puak Al-Ismailiyah dan Burah di India dan Afrika Timur, dan bermacam-macam lagi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya, Aisyah, akan membentangkan bahagian fahaman Syiah Batiniyah.
Okey, golongan Batiniah ini juga dikenali sebagai golongan anti-Islam. Akidah dan amalan mereka ini memang terpesong dari ajaran Islam kerana bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara zahirnya mereka ni Islam, tetapi hakikatnya mereka ni kufur kepada Allah. Terdapat beberapa Syiah dan juga aliran yang mengikuti Syiah Batiniah ini, iaitu Syiah Ismailiyah, aliran Rus, Syiah Karamitah dan juga aliran Bektashi. Yang pertama ialah Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ni menekankan aspek batiniah yang lebih memfokuskan keperluan sifat imam dan kemistikan dalam menuju jalan Allah. Dan apabila kita menyebut batiniah ni, sudah pastilah kesesatan ni sangat bercanggah dari ajaran Islam dan menjadikan ianya satu ajaran yang ditolak keseluruhannya oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah Ismailiyah ni menjadi Syiah yang paling berpengaruh di antara mazhab-mazhab Syiah yang lain dan juga pernah mencapai puncak kekuasaan politiknya pada zaman kekuasaan kerajaan Fatimiyah pada abad ke-10 hingga 12 Masihi. Ismailiyah asalnya tergolong dalam kumpulan Syiah Imamiyah, tetapi golongan ini mempunyai pegangan dan fahaman yang tersendiri. Dikatakan Syiah Ismailiyah ni dapat ditemui di India, Pakistan, Syria, Lebanon, Israel, Afghanistan, dan penganut terbesarnya adalah Dari Aga Khan yang merupakan kelompok Ismailiyah dengan jumlah penganut yang ramai. Syiah yang ini juga dikenali sebagai mazhab Imam Bertujuh kerana diambil dari keimanan mereka terhadap Ismail bin Ja'far sebagai pewaris dari Ja'far As-Siddiq. Semuanya bermula apabila Ismail ni telah meninggal dunia ketika ayahnya Imam Ja'far As-Siddiq masih hidup. Walau bagaimanapun, sebahagian orang Syiah meyakini bahawa Ismail ni tidak meninggal dunia. Hal ini telah menyebabkan wujud dua perbezaan pandangan di kalangan kelompok Ismailiyah sendiri, iaitu kelompok yang pertama ialah kelompok yang tak boleh menerima hakikat dan terlalu taksub kepada Imam Ismail. Mereka tetap dengan pendirian mereka bahawa Imam Ismail ni tidak meninggal dan ia akan muncul sebagai Imam Mahdi. Seterusnya adalah kelompok yang percaya kepada kewafatan Imam Ismail. Mereka memilih waris untuk menggantikan Imam Ismail, misalnya mengangkat anak Imam Ismail iaitu Muhammad bin Ismail sebagai imam baru yang ketujuh dan juga dianggap sebagai Imam Mahdi. Oleh itu, antara fahaman yang dipegang oleh penganut-penganut Syiah Ismailiyah yang menyebabkan berlakunya penyelewengan dari segi sudut akidah ialah mereka percaya bahawa bumi ini terwujud tanpa hujatullah. Hujatullah ni dibahagi kepada dua, iaitu natik yang bermaksud berbicara dan syamik bermaksud diam. Apa yang dimaksudkan berbicara adalah Nabi dan apa yang dimaksudkan diam adalah imam atau wali yang menjadi waris atau pelaksana kepada wasiat Nabi. Oleh itu, hujatullah adalah perkara yang sempurna dah dari hal ketuhanan bagi pendapat mereka. Oleh itu, mereka percaya bahawa imam sahaja yang dapat mendampingi Tuhan bagi mendalami rahsia-rahsia syarak, dan imam jugalah yang perlu menunjukkan kebenaran dan menyelesaikan masalah dari berkaitan agama. Bagi pendapat mereka, pengetahuan ini hanya boleh didapati oleh seorang imam yang maksum. Oleh hal yang demikian, mereka telah meletakkan beberapa syarat untuk memilih imam. Antaranya ialah imam harus dari keturunan Ali bin Abi Talib. Imam juga seharusnya seorang yang maksum, iaitu terjaga dari segala perbuatan dosa. Dan dalam pandangan penganut Ismailiyah, seorang imam ni perlu hampir sama sifatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Namun perbezaan antara Nabi dan imam adalah Nabi ni menerima wahyu sedangkan imam ni tidak. Yang kedua, penganut Ismailiyah ni percaya bahawa ilmu Allah boleh berubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia, Al-Ba'da. Al-Ba'da ni maksudnya lahir setelah tersembunyi. Jadi mereka percaya bahawa Allah mengetahui sesuatu perkara itu setelah berlakunya peristiwa berkenaan yang sebelum itu dianggap tersembunyi daripadanya. Perkara ini amatlah bercanggah dengan ajaran Islam di mana Allah ni maha mengetahui segalanya. Seterusnya, mereka juga telah mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhir sekali, ahli Syiah Ismailiyah ini juga percaya bahawa hanya Ali bin Abi Talib dan para imam sahaja yang dapat menghafal dan menghimpunkan Al-Quran dengan sempurna. Hal ini dikatakan kerana mereka menganggap bahawa tidak ada sahabat yang mampu melakukan hal tersebut kecuali Ali dan para imam. Kerana ini hal ini disebabkan oleh mereka ni terlalu menyanjungi Sayyidina Ali dan para imam secara berlebih-lebihan sehingga disamatarafkan dengan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah aliran Drus. Drus atau
panggilan Arabnya Al-Drurziyah, adalah agama baru yang lahir daripada aliran Syiah Ismailiyah. Hal ini dikatakan demikian kerana aliran Druz ni menggabungkan elemen-elemen ajaran Islam dengan unsur-unsur lain termasuk ajaran Batiniah. Golongan mereka ini mendakwa khalifah pada zaman Fatimiyah di Mesir iaitu Al-Hakim bin Am adalah Allah dalam bentuk penjelmaan manusia. Hal ini telah menyebabkan pengikut Druz ni percaya bahawa Al-Hakim akan kembali ke dunia dengan membawa sebuah kebenaran baru. Agama ini juga telah mempraktikkan kepercayaan Yunani, Hindu, Buddha dan kepercayaan Ismailiyah. Oleh itu, aliran ini banyak berkembang di Lebanon, Syria, Israel dan Yordania. Di Lebanon, aliran Druz ni memiliki kedudukan yang kuat dalam pemerintahan di bawah pimpinan Walid Jamlad. Dalam perkembangan ajaran Druz ni dikatakan campuran daripada pelbagai pemikiran falsafah kuno yang popular iaitu Yunani, khususnya Aristotle, Plato dan Pythagoras, Hindu, Mesir kuno dan Persia kuno. Para pengikut Druz ni merasa begitu bangga dapat menghubungkan diri mereka dengan pelbagai kepercayaan tersebut. Oleh itu, antara fahaman yang dipegang oleh pengikut aliran Druz ni ialah mereka mengakui Al-Hakim sebagai Tuhan. Mereka juga mengatakan Al-Hakim ini telah mengutuskan 5 orang Nabi kepada mereka iaitu Hamzah, Nashtakin, Al-Fargani, Bahauddin dan Al-Tamimi. Mereka juga telah mengingkari semua Nabi dan Rasul, khususnya Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka sangat membenci pengikut Islam dan Kristian, terutamanya golongan Sunni. Bukan itu sahaja, pengikut aliran Druz mendakwa bahawa ajaran Druz ni hanya kepada orang yang berumur 40 tahun ke atas. Bagi pengikut Druz, mereka mengatakan usia balik adalah setelah umur 40 tahun ke atas. Pengikut aliran Druz ini menghapuskan semua ajaran, hukum dan ibadah dari semua agama yang ada. Mereka hanya mengakui bahawa ajaran Druz hanya yang terdapat dalam kitab suci mereka yang bernama Al-Munfarid Lil-Dati, yang bermaksud berdiri sendiri. Selain itu, mereka juga meyakini akan adanya kelahiran semula kerana mereka tolak pandangan yang adanya kehidupan selepas kiamat, contohnya akhirat, alam barzakh, kewujudan syurga dan neraka. Kelompok aliran Druz ni dikatakan tidak mempercayai Kaabah sebagai Baitullah atau iaitu rumah Allah. Perkara ini menyebabkan pengikut Druz ni tidak melaksanakan ibadah haji. Akhir sekali, mereka juga mengharamkan perkahwinan atau menikahi orang selain dari kelompoknya. Hal ini dikatakan demikian kerana aliran Druz ni mempunyai gaya hidup yang memisahkan diri mereka dari masyarakat lain. Hal ini dilakukan untuk melindungi agama mereka dan keamanan mereka ketika mereka hidup di antara orang yang berbeza agama. Syiah Karamita adalah satu gerakan dalaman yang telah terpesun daripada ajaran Islam yang diasaskan oleh Hamdan Karmat. Kefahaman mereka adalah bertunjukkan kepada kefahaman etis. Penganut Syiah Karamita yang merupakan sayap tentera Syiah ini adalah penganut yang paling keras menentang Islam dan kaum muslimin pada ketika itu. Hal ini kita boleh lihat semasa pemerintahan Abu Tahir Al-Janabi. Terdapat satu serangan yang dilakukan kepada umat Islam yang dalam perjalanan untuk menunaikan haji di Mekah atas dua sebab utama. Sebab pertama ialah mereka ingin merosakkan syiar Islam iaitu ibadah haji. Mereka percaya bahawa ibadah haji adalah antara syiar jahiliyah seperti penyembahan berhala yang perlu dihapuskan. Sebab kedua ialah mereka ingin merompak harta para hujaj dan harta yang dibawa oleh kafilah dagangan. Mereka juga memiliki akidah dan pemikiran yang berbeza daripada umat Islam yang lain seperti akidah Badah, akidah Rafidah dan akidah Raja'ah. Pemikiran ahli Syiah Karamita ini boleh dikatakan amat radikal dan ekstremis. Sebagai contoh, mereka tidak menganggap Mekah dan Kaabah sebagai satu tempat yang suci dan mempercayai tanah Karbala dan Marsyad Husaini pula adalah lebih penting daripada Mekah dan Kaabah. Mereka juga lebih mengutamakan penziarahan ke makam Al-Husain dan menganggap perbuatan itu adalah sama atau lebih kemuliaannya daripada menunaikan haji. Apa yang dapat disimpulkan di sini ialah mereka sanggup menggunakan kaedah yang kasar dan agresif untuk menghancurkan sebarang halangan di hadapan mereka bagi mencapai sesuatu maklumat. Dengan pemikiran yang seperti ini, sudah tentu mereka mempunyai kepercayaan yang kuat bahawa semua agama yang wujud di atas muka bumi ini adalah sesat melainkan agama mereka sahaja.
Aliran Bertaksyi adalah satu aliran mistik dalam Islam yang memiliki akar sejarahnya di wilayah Persia dan Anatolia, iaitu sekarang wilayah Turki. Aliran ini diperkenalkan oleh Haji Bektash-Veli pada tahun 1209 hingga 1271 Masihi, iaitu beliau merupakan seorang tokoh Sufi Persia pada abad ke-13. Aliran ini menggambarkan beberapa elemen dari ajaran Syiah, Sunni dan Sufi, tetapi yang paling utama adalah mereka ajaran-ajaran Syiah dan amat memandang tinggi terhadap para imam Syiah. Mereka amat menekankan kepentingan cinta kasih, toleransi dan persaudaraan yang universal di kalangan penganut aliran ini. Mereka menganggap bahawa Tuhan dapat ditemukan melalui cinta, kasih dan kebaikan serta melalui penolakan fanatisme agama. Mereka juga turut mengajar bahawa cinta dan kasih sayang adalah jalan untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Konsep wahdatul wujud iaitu kesatuan antara individu dan dengan Tuhan juga turut diajar kepada para penganut dengan lebih mendalam. Selain itu, aliran Bertaksyi memberikan peranan yang penting kepada guru spiritual atau baba dalam perjalanan spiritual seorang penganut. Baba ini dianggap sebagai wali yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai ajaran aliran ini dan membimbing murid-muridnya dalam mencapai kesatuan dengan Tuhan. Mereka juga banyak menggunakan simbol dan metafora dalam ajaran mereka. Amalan zikir dipraktikkan secara berulang-ulang untuk mengingat dan menyebut nama Tuhan. Dalam aliran Bertaksyi, zikir sering dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok dengan menggunakan zikir-zikir tertentu yang diiringi oleh muzik dan tarian mistik yang dikenali sebagai sema. Muzik dan tarian sema dipercayai dapat membantu para penganut untuk mencapai tingkat kesedaran yang lebih tinggi. Kesimpulannya, kesemua pegangan ini tercermin dalam pemahaman mereka tentang alam semesta dan manusia. Pandangan ini juga dapat ditemukan dalam Syiah Ismailiyah. Baiklah, yang terakhir ialah kesan fahaman Syiah Batiniah. Melihat kepada situasi perkembangan fahaman Syiah Batiniah yang semakin banyak bercambah bagaikan cendawan yang tumbuh, maka satu persoalan timbul dalam kajian ini, iaitu sejauh manakah perkara ini boleh memberi kesan kepada keislaman dan keimanan seseorang pengikut dan pengasas ajaran tersebut. Tidak cukup dengan itu, adakah ia memberikan ancaman yang cukup besar kepada masyarakat dan negara yang tercinta merangkumi aspek keharmonian masyarakat dan keamanan negara. Oleh itu, kesan kepada individu sekiranya individu terlibat dengan ajaran Syiah Batiniah ialah akan memesongkan dan merosakkan akidah seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana fahaman Syiah Batiniah ini sememangnya jelas memperlihatkan mereka menduakan Allah SWT menerusi ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara ini berlaku adalah disebabkan minda mereka terkungkung dengan ideologi dan fahaman daripada pemimpin yang membawa diri mereka menerima wahyu daripada Allah SWT. Keterlibatan orang Islam dalam fahaman ini juga dapat membawa mereka mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang suami, isteri, ibu bapa dan pelajar. Oleh itu, orang Islam yang telah melibatkan diri dalam fahaman Syiah Batiniah ini harus dan wajib bertaubat nasuha, memohon keampunan kepada Allah dan kembali kepada ajaran Islam dengan melafazkan 2 kalimah syahadah. Selain itu, kesan kepada masyarakat pula penganut fahaman Syiah Batiniah ini mampu memberikan kesan yang besar terhadap institusi kekeluargaan. Hal ini dikatakan demikian kerana berlaku perbezaan dengan jelas mengenai perbezaan akidah orang yang mengamalkan ajaran Islam dengan ajaran Syiah Batiniah ini. Perkara ini secara tidak langsung dapat meruntuhkan institusi kekeluargaan ekoran ia menggugat perpaduan menerusi sikap fanatik penganut fahaman Syiah Batiniah terhadap kumpulan dan pemimpin mereka sekaligus menyebabkan mereka tidak menghormati masyarakat sekeliling. Hal ini kerana semangat asabiah yang kuat di kalangan penganut ajaran ini mampu mewujudkan keganasan terhadap masyarakat yang lain. Perkara ini adalah disebabkan oleh kepatuhan pengikut mereka terhadap pemimpin adalah sangat tinggi. Oleh itu, pengaruh ini dapat digunakan oleh pemimpinnya untuk melakukan sesuatu unsur keganasan. Akhir sekali, kesan kepada negara ialah negara akan menjadi mundur akibat penglibatan individu atau masyarakat yang mengamalkan fahaman ajaran selain daripada ajaran Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana penglibatan terhadap fahaman tersebut menyebabkan diri mereka menjadi tidak proaktif lalu membuang masa. Perkara ini secara tidak langsung dapat menjejaskan prestasi ekonomi negara yang bergantung kepada sumbangan dan produktiviti individu. Selain itu, penganut yang mengamalkan ajaran Syiah Batiniah ini juga dapat merosakkan imej negara Malaysia di mata dunia. Hal ini dikatakan demikian kerana agama rasmi di Malaysia adalah agama Islam. Jadi apabila berlaku ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti ajaran Syiah Batiniah ini, ia secara tidak langsung menunjukkan bahawa masyarakat Islam di Malaysia tidak bersatu dalam satu panji dan berpecah belah. Perkara ini juga dapat digunakan oleh musuh-musuh yang anti kepada Islam untuk menyebarkan fahaman mereka kerana mereka tahu bahawasanya akidah dan iman umat Islam tidak kuat.
Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa terdapat pelbagai ajaran Syiah serta pengaruhnya di seluruh dunia dan negara Malaysia juga tidak terkecuali. Meskipun ajaran Syiah Batiniah ini telah lama wujud, namun pengaruhnya sangatlah kuat sehingga ke hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kepercayaan ini mampu untuk menghasilkan fahaman yang pelbagai di kalangan masyarakat seperti sinkretisme, pluralisme dan teori pentafsiran teks yang keliru. Oleh hal yang demikian, sebagai seorang yang beragama Islam, kita hendaklah percaya dan berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran dan ahli sunnah wal jamaah. Hal ini kerana fahaman Syiah seperti Batiniah ini mampu mengugat keimanan kita sebagai seorang umat Islam. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa fahaman Syiah ini sememangnya menyeleweng dan bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian saja pembentangan daripada kami. Terima kasih.